Kamu kan lelaki, kenapa kamu pakai rantai? Oh, saya pakai rantai ini bukan untuk kecantikan, tapi untuk sebagai azimat, untuk memberi kejayaan kepada saya, untuk memberi kesembuhan penyakit kepada saya. Astaghfirullahalazim. Pakai rantai untuk memberi kesembuhan, pakai rantai untuk memberi kejayaan kepada diri. Apakah ini? Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan berkongsi serba sedikit berkenaan dengan perkara-perkara syirik di dalam agama Islam yang mana tidak boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, yang mana benda ini akan membatalkan akidah kita dan merosakkan akidah kita sebagai umat Islam. Bahaya sangat ke dosa syirik tu? Jadi kita akan bincang serba sedikit tentang apa itu syirik. Okey. Jadi di sini kita akan bincang tentang apa itu maksud syirik dahulu. Syirik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maknanya di sini menyekutukan Allah itu adalah dia menyamakan sesuatu yang lain sama dengan Allah. Contohnya, dia sembah bulan, dia sembah matahari, dia samakan benda itu dengan Allah, ya? Sedangkan dia tahu Allah itu adalah Maha Esa. Kita sebagai orang Islam, kita kena percaya yang Allah itu adalah Maha Esa. Jadi dalilnya di sini Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 22, yang bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya di sini Allah itu hanya satu saja. Kita tidak boleh samakan benda lain dengan Allah. Baik. Hukumnya, hukum kita syirik pada Allah adalah haram. Okey, adalah haram. Syirik ini dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya adalah syirik jali, yang keduanya adalah syirik khafi. Apa itu jali dan apa itu syirik khafi? Jadi syirik jali adalah syirik yang mana dia mengaku bahawa ada Tuhan lain selain daripada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, dia menyembah pokok dan menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah berhala selain daripada Allah. Okey. Jadi kita kena tetapkan di dalam hati kita bahawa Allah itu Maha Esa, satu saja. Hanya Allah sahaja Tuhan kita. Okey. Syirik jali juga dikenali sebagai syirik besar. Kemudiannya syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik yang tidak meletakkan Allah sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah. Contohnya di sini adalah riya. Okey, riya itu adalah melakukan ibadah bukan semata-mata kerana Allah. Okey, dia lakukan ibadah itu untuk mendapat pujian daripada seseorang. Contohnya, dia melakukan solat, dia berharap semoga mak dia puji dia. Okey, bandingkan dia dengan adik-beradik lain. Dia rajin solat, adik-beradik lain tidak rajin solat. Niat di dalam hatinya bukan semata-mata kerana Allah, dia hanya untuk menunjuk-nunjuk. Itu adalah riya. Okey, syirik khafi ini juga dikenali sebagai syirik kecil. Okey, baik. Jadi apa akibat kalau kita syirik kepada Allah?
Okay, akibatnya yang pertamanya, kalau kita syirik itu syirik besar, okay, syirik besar, syirik jali, dia mampu merosakkan akidah kita dan mampu membatalkan akidah kita, iaitu dia mampu apa akibat apabila kita melakukan syirik kepada Allah. Okay, jadi akibatnya perkara ini mampu merosakkan akidah kita. Okay, yang pertamanya dia mampu merosakkan akidah. Yang keduanya, hilang kebergantungan dengan Tuhan. Contohnya macam pakai azimat tadi. Okay, dia bergantung kepada azimat itu untuk memberikan kesembuhan, sedangkan yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Yang ketiganya, berdosa besar dan dimurkai oleh Allah. Okay. Itu kalau kita syirik kepada Allah, itulah perkara yang kita dapat, berdosa besar. Seterusnya, kekal di dalam api neraka. Apabila kita murtad, kita terkeluar daripada Islam, kita akan kekal di dalam api neraka. Jadi apa akibat pula kita melakukan syirik itu? Syirik khafi, syirik yang kecil. Okay? Syirik kecil ini dia mampu menghapuskan pahala kita di dalam ibadah. Okay? Dan kita juga akan dibenci oleh masyarakat. Bila kita gilakan pujian dan kita mintakan pujian, kita bersedekah pun kita ingin menunjuk-nunjuk. Jadi ini mampu memberi kebencian di dalam masyarakat. Okey, kemudiannya dia mudah berputus asa. Ya, contohnya dia buat ibadat, tiba-tiba orang tidak puji. Jadi dia putus asa, dia tak nak lagi membuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara perkara yang kita ingin kongsikan pada hari ini. Jadi jika ada perkongsian daripada anda semua, saya minta untuk kamu coretkan di dalam ruang komen di bawah. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, bolehlah subscribe dan tekan butang like. InsyaAllah itu saja pada hari ini yang kita akan berkongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.